Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Mat Ikmal bin Abu Bakar bernombor matrik C19E0182. Jadi hari ini saya akan membentangkan tentang isu semasa yang telah dipilih oleh kami sekumpulan, iaitu kesan COVID-19 terhadap peniaga-peniaga kecil. Seperti yang kita tahu, COVID-19 telah melanda seluruh dunia pada akhir tahun 2019 dan mula masuk ke Malaysia pada sekitar bulan Mac 2020. Dan kerajaan Malaysia telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan pada bulan April. Ianya sedikit sebanyak telah menjejaskan peniaga-peniaga kecil termasuk peniaga-peniaga besar, di mana mereka semua diarahkan untuk mengurangkan operasi. Ada setengahnya operasi ditutup untuk sementara, dan mereka semua, pekerja-pekerja mereka semua diarahkan untuk bekerja daripada rumah, iaitu work from home. Jadi, mari kita fokuskan kepada peniaga-peniaga kecil. Apakah kesan terhadap peniaga-peniaga kecil ni daripada COVID-19? Jadi, kita boleh lihat di mana peniaga-peniaga kecil ini pertama-tamanya mengalami kerugian yang tinggi, di mana mereka diarahkan untuk mengurangkan operasi, untuk menghentikan operasi sementara waktu. Jadi mereka mengalami kerugian daripada segi tidak mempunyai pelanggan, operasi mereka ditutup dan sebagainya. Dan kesan yang kedua, peniaga dan juga pembekal mengalami masalah untuk membayar premis-premis mereka, di mana pembekal pula mengalami masalah di mana pesanan-pesanan yang dipesan oleh peniaga di-cancelkan ataupun dibatalkan oleh peniaga-peniaga tersebut. Jadi pembekal mengalami kerugian juga. Jadi antara punca kenapa peniaga tidak dapat membayar premis mereka, iaitu mereka tidak mempunyai pelanggan. Mereka diarahkan untuk menutup kedai untuk sementara waktu. Dan seterusnya, antara kesan-kesan mereka adalah sukar untuk mendapat bekalan bahan mentah. Keadaan ini berlaku apabila kerajaan telah pun melonggarkan Perintah Kawalan Pergerakan, di mana Perintah Kawalan Pergerakan itu ditukar kepada Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, di mana semua operasi perniagaan boleh dijalankan seperti biasa namun harus mengikut SOP. Peniaga mengalami masalah bekalan bahan mentah, di mana bahan mentah agak sedikit naik dan penghantarannya agak sedikit, kerana jika pembekal ingin merentas ke negeri, mereka harus mendapatkan surat kebenaran daripada pihak polis. Jadi itu antara 3 kesan terhadap peniaga kecil. Seterusnya saya akan masuk kepada cadangan yang dicadangkan oleh kami. Seperti yang kita tahu, kerajaan memandang serius dan kerajaan prihatin terhadap peniaga-peniaga kecil. Kerajaan memerhatikan peniaga-peniaga kecil ini juga dengan memberikan bantuan-bantuan seperti modal kerja, seperti pengecualian tapak perniagaan, pengecualian bayaran lesen bagi tahun 2020. Lesen perniagaan itu dikecualikan pada tahun 2020. Jadi itu antara inisiatif kerajaan yang kerajaan berikan kepada peniaga-peniaga kecil. Jadi apa inisiatif lain yang boleh dilakukan oleh peniaga-peniaga kecil ini? Jadi inisiatif dan alternatif lain yang datang daripada kami ialah dengan menaik tarafkan perniagaan mereka. Bagaimana mereka menaikkan taraf perniagaan mereka? Mereka melakukan perkhidmatan penghantaran makanan. Mereka mengupgradekan lagi kepada mereka meletakkan aplikasi Foodpanda ataupun GrabFood, di mana mereka boleh menghantar makanan mereka pun menghantar barangan-barangan yang mereka jual kepada pelanggan. Dan seterusnya, mereka juga perlu meningkatkan jualan mereka di atas talian, iaitu online. Mereka perlu membuat promosi, mereka perlu mewar-warkan kepada pelanggan-pelanggan yang mereka menggunakan perniagaan atas talian. Ini memudahkan lagi peniaga-peniaga kecil untuk berniaga dan untuk menyelamatkan perniagaan-perniagaan kecil mereka. Apa lagi yang mereka boleh buat? Mereka boleh buat semula, mengkaji semula perbelanjaan mereka, perbelanjawan syarikat kecil mereka, di mana mereka bincang dengan ahli-ahli pemilik syarikat yang kecil itu
dan rakan kongsi tentang bajet dan modal mereka, apa yang mereka perlu lakukan, apa yang inisiatif lain yang mereka perlukan. Seterusnya, mereka juga perlu menyenaraikan apa kesan-kesan yang akan datang. Apa yang perlu mereka buat. Mereka perlu merancang daripada awal apa mereka boleh lakukan untuk mengelak daripada masalah ini terus berlanjutan, ataupun mereka mempunyai alternatif yang lain untuk mereka menyelamatkan perniagaan mereka. Kami telah menjalankan kajian dengan menggunakan kaedah kualitatif dan juga kuantitatif. Kualitatif iaitu di mana kami mencari maklumat secara lebih terperinci dengan menemu ramah peniaga yang terjejas bagi memastikan maklumat yang kami peroleh lebih tepat dan jelas. Seterusnya, kuantitatif. Kami telah menggunakan statistik yang telah kerajaan keluarkan di dalam setiap kenyataan akhbar dan artikel yang disebarkan di media sosial. Kami memperoleh jalan penyelesaian melalui 3 sumber, iaitu artikel, pengalaman peniaga dan juga brainstorming daripada ahli kumpulan kami. Yang pertama, artikel. Artikel yang diperoleh merupakan sumber daripada media sosial yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dipercayai seperti wartawan dan kenyataan media yang dibuat oleh pihak kerajaan. Yang kedua, dari segi pengalaman. Dari segi pengalaman pula, kaedah ini turut membantu kami untuk mengetahui punca serta kesan yang dihadapi oleh peniaga tersebut. Pengalaman yang telah dilalui juga adalah salah satu sebab yang dapat mendatangkan cadangan dan jalan penyelesaian untuk mengatasi sesuatu masalah tersebut. Dan yang terakhir adalah kaedah brainstorming, di mana kami bertukar-tukar pendapat bagi mendapatkan jalan penyelesaian yang baik untuk peniaga-peniaga kecil mengatasi masalah tersebut. Kami telah menggunakan artikel daripada keratan akhbar dan juga kenyataan media yang dibuat oleh kerajaan kerana ianya sahih dan tepat. Yang kedua, kami telah menggunakan sumber pengalaman. Sumber pengalaman ini merupakan sudut pandang dari peniaga itu sendiri. Ianya membantu kami dalam mendapatkan jalan penyelesaian yang baik. Manakala brainstorming pula, kami berpendapat kami dapat mengembangkan lagi idea-idea yang kami peroleh dan menapis idea tersebut untuk memberikan jalan penyelesaian yang terbaik. Baik, terima kasih kerana sudi menonton video kami, dan sekian sahaja daripada kami. Ingat, stay safe. Walaupun kerajaan telah melonggarkan lagi SOP PKPB ini, kita harus jaga diri kita. Kerana siapa lagi nak jaga diri kita selain daripada diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat jalan.